Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa aset Afghanistan yang dibekukan dipulangkan semula kepada negara itu. Ia bagi mengurangkan krisis kemanusiaan serta memudahkan usaha pemulihan dan pembangunan semula Afghanistan yang dilanda perang itu. Residen dan Penyelaras Hak Asasi Manusia PBB bagi Afghanistan, Ramiz Alakbarov, ketika membuat gesaan itu menjelaskan 17 juta penduduk Afghanistan kini berdepan dengan krisis makanan. Beliau menggesa negara berkaitan mengadakan perbincangan dengan Taliban secepat mungkin. Sri Lanka tidak akan melanjutkan perintah darurat memandangkan situasi di negara itu kembali stabil. Kenyataan Istana Presiden menyebut Presiden Ranil Wickremesinghe berpandangan ia tidak perlu diteruskan lagi apabila tempohnya luput minggu ini. Wickremesinghe menguatkuasakan perintah darurat 4 hari selepas bekas Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dan meletak jawatan pada 14 Julai lepas. Ia ekoran tunjuk perasaan yang berlarutan selama berbulan-bulan bagi membantah kekurangan makanan, bahan api dan ubat-ubatan. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menandatangani Undang-Undang Perubahan Iklim dan Rang Undang-Undang Perbelanjaan Penjagaan Kesihatan. Akta pengurangan inflasi itu akan menjamin harga ubat preskripsi, kos penjagaan kesihatan dan kos tenaga yang lebih rendah. Bawah pelan berkenaan, kerajaan akan memperuntukkan kira-kira $370 bilion dalam inisiatif tenaga hijau. Biden dalam ucapannya menjelang pemilihan November depan berkata inisiatif itu dalam usaha memberikan kemakmuran kepada rakyat dan menunjukkan demokrasi masih relevan di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 17 orang maut dalam serangan udara tentera Turki di pos kawalan sempadan Syria. Menurut pemerhati hak asasi manusia bagi Syria, serangan menyasarkan beberapa pos kawalan tentera Syria. Tidak dinyatakan mangsa merupakan tentera kerajaan atau pasukan bersenjata Kurdish. Agensi berita Sana yang memetik sumber tentera sebagai berkata sekurang-kurangnya 3 anggota tentera Syria turut maut, 6 lagi cedera. Kebakaran hutan di tengah Portugal mengakibatkan bangunan pencakar langit di Madrid dikenali Four Towers diselubungi asap tebal. Kebakaran yang memusnahkan Taman Negara Serra da Estrela kembali marak pada Isnin memaksa penduduk di beberapa perkampungan diarah berpindah. Lebih 1,100 anggota bomba dibantu 13 pesawat pengebom air dikerah memadamkan api yang telah memusnahkan kawasan lebih 17,000 hektar itu. Komander Pertahanan Awam Andre Fernandez berkata anggotanya berdepan dengan kesukaran untuk memadamkan api berikutan keadaan cuaca yang kering dan berangin. Di timur Spanyol, beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadam 2 kebakaran hutan di daerah Valencia. Jalan-jalan raya di Valdiibo, selatan Valencia ditutup dengan kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan sejak Ahad lalu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Juara UEFA, PSV Eindhoven berjaya mengikat Rangers 2-2 dalam perlawanan pertama play-off awal pagi tadi. Keputusan lain, FC Copenhagen menewaskan Trabzonspor 2-1 dan Bodo Glimt mengetepikan Dynamo Zagreb 1-0. Tenis Cincinnati Masters. Bekas pemain nombor 1 dunia Venus Williams dan Naomi Osaka tersingkir seawal pusingan pertama. Williams, 42 tahun, yang memenangi terbuka Midwestern Amerika Syarikat tewas di tangan juara 2016 Karolina Pliskova 5-7, 1-6, manakala Osaka diketepikan pemain nombor 44 dunia Zhang Shuai 4-6, 5-7. Dalam perseorangan lelaki, Nick Kyrgios melangkah ke pusingan kedua selepas menumpaskan Alejandro Davidovich Fokina 7-5, 6-4. Bintang Australia itu akan berdepan Taylor Fritz selepas pemain tuan rumah itu menewaskan Sebastian Baez 6-1, 6-1. Turut mara pemain pilihan ke-10 Jannik Sinner. Bintang Itali itu menyekat kemaraan Thanasi Kokkinakis dari Australia 6-7, 6-4, 7-6.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.